lagi pengajian kita dari kitab Fathul Mu'in, yang mana kita berhenti pada muka surat 126. Wa haruma takhattin. Wa haruma takhattin. Takhatti liqabin nasi. Pada perenggan ke 761 terjemahan bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa haruma takhatti riqabin nasi bil ahadithi as-sahihati fihi wal jazmu bil hurmati ma naqalahu asy-syaikh Abu Hamid عن النص الشافعي عن نص الشافعي tak ada alillah pada nas نص الشافعي واختارها في الروضة وعليها كثيرون لكن قضية كلام الشيخين الكراهة وصرح بها في المجموع. Kata dia, haram melangkah tekuk orang ramai. Langkah tekuk. Kok mana langkah bahu lah ni? Kerana hadis-hadis yang sahih padanya. Jazam dengan haram itu adalah apa yang dinakalkan oleh Syekh Abu Hamid dari nas Syafi'i. Nawawi memilihnya di dalam Rawdah dan di atasnya ramai ulama. Akan tetapi kehendak kalam dua syekh, iaitu Nawawi dan Rafi'i, adalah makruhnya. Katanya makruh saja. Nawawi menjelaskannya dalam majmu'. Kata pengarang rahimahullah, ini masih berkaitan dengan solat Jumaat, adab-adab yang berkaitan dengan sembahyang Jumaat ni. Katanya wa haruma takhatti riqabin nasi. Haram melangkah bahu. Riqab ni ikut dia tekuk. Termasuklah tekuk dan juga sekitar ni bahu. Orang langkah bahu lah. Kalau tekuk lah, kalau bahu ikut lah, maknanya sama lah tu. Melangkah bahu atau tekuk orang nak pergi ke depan, hukumnya haram. Lil ahadithi as-sahihati fi, kerana ada berdasarkan hadis-hadis yang sahih pada masalah tersebut. Kerana berdasarkan hadis-hadis yang sahih pada masalah itu. Nabi SAW pernah tegur seorang lelaki yang mana dia mari lewat, dia langkah tekuk orang nak pergi ke depan, padahal depan tu tak ada ruang. Nanti dia akan sebut. Maknanya antara yang menjadikan haram atau makruh tu, kita nak bolos sah, kita nak langkah sah, padahal ruang tu tak ada. Dah paksa orang bersepit-sepit untuk nak beri kita laluan nak duduk. Yang tu yang dihukumkan sebagai haram di sini. Sekarang ni isu, adakah haram ke makruh? Wal jazmu bil hurmati ma naqalahu Syekh Abu Hamid. Dan jazam, memutuskan dengan pengharaman itu, ialah apa yang dinukilkan oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfiraini. Syekh Abu Hamid Al-Isfiraini. Kalau Abu Hamid Ghazali, kalau Abu Hamid Ghazali, dia akan sebut Al-Ghazali. Ni antara naqalatul madhab imam ni, antara yang menukilkan mazhab imam itu Syekh Abu Hamid Isfiraini. Dia menjazamkan, mengatakan hukumnya haram. Dia menukilkan an-nass Syafi'i, daripada nas Imam Syafi'i sendiri. Maknanya kalam Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan hukumnya itu haram. Wakhtaraha fir rawdati, dan pandangan inilah, memilihkan pengharaman ini
oleh Imam Nawawi sebagaimana ditulis dalam kitab Rawdah. Jadi itu yang dipilih dalam kitab Rawdah. Nampak? Okey. Namun qadiyatu kalami syaikhaini, faham secara tidak langsung. Qadiyah ni bukan tasrih. Qadiyah ni faham secara tidak langsung. Makna faham dengung. Bahasa orang tadi sebut faham cara dengung. Makna reti daripada kalam Imam Nawawi dan Rafi'i. Syaikhaini ialah Rafi'i dan Nawawi. Seakan-akan al-karahatu, seakan hukumnya makruh, tak sampai ke haram. Wasarraha biha fil majmu', dan dengan pandangan inilah mentasrihkan dia oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Sebab itu kalau ikutnya di sini ikut pandangan yang kuat berdasarkan nas Imam Syafi'i, dan kerana itu mazhab ini ialah an-nuqul, ialah nukilan pandangan al-imam, maka sebab itu disebut dalam matan itu hukumnya haram. Namun Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dan Majmu' ni antara kitab yang akhir tulisan Imam Nawawi lah, beliau mentajihkan kata tak sampai terhad haram. Ala kulli hal, mungkin kita boleh jamakkan sekira-kira berbeza haram dengan makruh, sekira-kira menyakitkan. Kalau perbuatan itu menyebabkan susah orang dan menyebabkan mengganggu dan menyakitkan orang, itu bawa kepada haram. Kalau tidak, maka jatuh pada tahap makruh. Itu mungkin jalan kita nak jamakkan antara dua nukilan atau dua pandangan bagi masalah ini. Kalau ikut orang sama tu, Nawawi juga dalam Rawdah. Nawawi dalam Rawdah kata haram, Imam Nawawi dalam Majmu' kata makruh. Ini yang mana perlu kepada orang, para ulama mutaakhiri yang melihat dan mentarjih serta menentukan mana pandangan yang dianggap sebagai mazhab, mana pandangan yang dianggap sebagai ikhtiar Imam Nawawi dan seumpamanya. Okey. Ala kulli hal, itu dua hukum. Maknanya kedua-dua sekali ada tegahan. Gitulah, dia tegar. Jadi kita kalau tak ada orang ke depan, jangan lakukanlah. Sebab itu Nabi sebut dengan larangan yang jelas dalam hadis. Kemudian kata dia, la liman wajada furjatan qaddamahu falahu bila karahatin takhati saffin wahidin aw ithnaini wala li imamin lam yajid tariqan ila al-mihrabi illa bitakhati wala li ghairihi idza adhinu lahu fihi la haya'an 'ala al-awjah wala limu'azzam alifa mawdi'an wa yukrahu takhatti al-mujtami'ina li ghairi salati. Tidak haram bagi orang yang mendapati tempat kosong di hadapan dia, maka boleh lakukan tanpa karahah, tanpa makruh pun. Boleh tanpa makruh, tanpa karahah dia melangkah saf satu atau dua. Dan tidak bagi imam, mana tidak makruh juga bagi imam yang tidak mendapati jalan kepada mihrab, melainkan dengan melangkah. Dan tidak bagi selainnya selain imam, apabila mereka mengizinkan bagi dia padanya orang izin untuk langkah, bukan kerana malu. Di atas yang paling ada wajah, mengikut pandangan paling kuat boleh. Dan tidak ia bagi seorang yang dimuliakan kerana agama, yang biasa dengan satu tempat. Makruh melangkah tengkok orang yang berhimpun kerana selain semayang. Okey, kita masuk kepada masalah ini. Dah habis ni. Dia kata yang hukum makruh itu atau haram itu kena kepada orang yang nak lakah tekok atau kepala orang ni yang kawasan depan tu tak ada kosong, menyebabkan orang terpaksa sepitkan dan beri ruang kepada dia. La liman wajada furjatan qaddamahu, tidak, yakni tidak makruh atau tidak haram bagi orang yang mendapati ada ruang kosong depan dia. Sah depan tak penuh, orang duduk tak penuh sah depan.
Jadi orang duduk dengar khutbah, kita mari lewat, kita lakulah nak isi sah yang di depan. Falahu bila karahatin, maka boleh bagi dia tanpa ada makruh pun, takhatti saffin wahidin aw ithnaini, melangkah satu saf ataupun dua saf. Satu saf ataupun dua saf. Okey. Jadi itu waliknya lah, maknanya sekiranya tidak menyakitkan orang lah. Kalau banyak sangat tu, itu dia ambil contoh satu atau dua sah itu. Kalau ikutnya ia bukan khair juga. Kalau kosong sangat jauh, orang takkan isi. Kita tahu dah, orang takkan isi. Nak jenis orang Melayu. Dan kosong depan kosong, dia isi dah. Dia isi dah. Semayang pun dah isi. Semayang orang depan batas semayang. Orang depan batas semayang. Lepas tu keluarlah daripada sah, keluar orang yang ambil semayang. Orang belakang tak turun. Tak turun apa sudah. Apa tak? Semayang Jumaat pun gitulah, pada ramai tu. Tak turun, tak berani turun sebab apa dah tahu. Dia takut masuk mula gitu. Kalau beratur ambil giliran nombor, dia tahan tu. Orang tu nak isi ingat tu, nak potong ni. Orang ni nak duduk susah tak mau isi. Maka boleh dia melangkah tanpa makruh. Maka tak ada masalah lah, tak dosa dan tak makruh. Wala li imamin lam yajid tariqan ila al-mihrab illa bi takhatti. Begitu juga tidak makruh kepada imam jika tidak didapati jalan ke mihrab kecuali dengan melangkah. Tok imam mari. Kita ada pintu khah tok imam. Sebab itu masjid kalau masjid yang besar, masjid molek-molek, kontraktor, arkitek tu dia kena fikir sediakan ruang khusus untuk tok imam. Bahagian depan ke ruangnya supaya tak perlu melangkah, senang je. Katakanlah tak ada ruang depan, itu pasal masuk pintu belakang, kena lalu langkah ke orang, maka tak ada masalah. Dia tok imam nak pergi ke mihrab, dan tok imam ni sembahyang Jumaat, sembahyang raya ke, dia sunat mari lewat. Dia sunat mari lewat. Nampak tak? Sunat mari lewat kenapa? Ikut pada perbuatan Nabi SAW. Maka dia mari lewat, terpaksa langkah nak sampai ke mihrab sebab sah penuh. Itu tak ada masalah. Itu ada sebab, ada masalah, tak apa. Wala li khairihi idza adinu lahu fihi, dan tidak makruh juga bagi selain imam jika orang memberi izin kepadanya. Contoh, ada kawasan depan ke ataupun ada orang bagi kita curi sikit, kita setor sikit, orang beri izin. Tak? Orang biasa kadang kita setor bahu dah. Setor bahu mana orang izin. Tak apa. Kalau orang beri izin, beri laluan, tak ada masalah. La hayaan, beri izin tu secara umum, bukan kerana sebab malu. Ada juga beri izin sebab kalau tak beri izin malu ke dia. Ni tok wakil mari tok wakil mari, malu. Orang lain tak beri. Rapat bahu orang lain tak. Ni tok wakil kena beri. Ini orang dia kenal, dia beri. Tak. Maknanya diberi izin kepada secara sama rata, bukan kerana sebab malu pada orang tu. La hayaan 'alal aujah, atas pandangan yang paling kuat. Maknanya juga tidak makruh. Okay. Kemudian dia kata wala li mu'azzamin, dan tidak makruh juga bagi mu'azzam, orang yang dianggap mulia. Alifa mawdi'an, yang biasa dengan satu tempat. Contoh ada tok guru ke ataupun orang tua kampung tu. Orang tua, orang hormat, orang tua bekas wakil ke, bekas ketua kampung ke, bekas tok imam. Orang tahu dah, dia mari lewat kadang-kadang usul lambat mari, tempat duduk yang orang duduk situ contohnya. Jadi terpaksa lakon, orang tu tak makruh. Sebab apa? Orang hormat ke dia. Orang sebegitu maknanya dia langkah soft, tujuan nak duduk pada tempat yang biasa dia duduk, hukumnya tidak makruh dan tidak haram. Nampak tak? Ni mu'azzam, orang yang dimuliakan, yang alifa mawdi'an, yang biasa dengan satu tempat. Bahkan kata sebahagian muhasyi, walaupun tak biasa sekalipun, orang itu kalau dimuliakan orang, dia nak langkah, sekira-kira orang tidak rasa terbeban, bahkan orang suka untuk dia ke depan, maka tak ada masalah. Tidak, hukumnya makruh. Kemudian katanya selesai bab semayang, ni lakah orang
Bukan kerana nak semayang ni, lakah kerana contohnya nak belajar ke, atau ada perhimpunan ke, ada benda, ada pengajian ke, ada apa, nak dengar apa-apa ke, nak melakah tekak orang pada selain daripada semayang. Wa yukrahu takhattil mujtami'ina li ghairi salati. Kata dia, dan makruh melakah orang ramai yang berhimpun bagi selain daripada semayang. Makruh melangkah bahu orang ramai yang berhimpun selain daripada semayang. Contoh, kalau semayang tadi hukum selesai dah. Kalau berhimpun untuk tujuan lain, nampak tak? Berhimpun untuk tujuan lain, dengar apa-apa, kita lakah bahu untuk tu, hukumnya sama, makruh juga lah. Selesai. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa yahrumu ayyukima ahadan bighairi ridahu liyajlisa makanahu wa yukrahu itharu ghairihi bimahallihi illa inintaqala limithlihi aw aqraba minhu ila al-imam wa kadzal itharu bisairil qurabi walahu tanhiyatu sajjadati ghairihi binahwi rijlihi was-salatu fi mahallihi wala yarfa'uha walau bighairi yadihi lidukhuliha fi dhamanihi. Kata dia, haram mendirikan seseorang tanpa redanya untuk dia duduk di tempatnya. Orang duduk situ, kita bangun, aku duduk sini. Makruh. Lagi makruh mengutamakan, tadi haram tu. Ini makruh mengutamakan orang lain pada tempat dirinya, melainkan jika dia berpindah kepada yang seumpamanya atau lebih hampir darinya kepada imam. Begitu juga mengutamakan orang lain pada sekalian dampingan diri. Dia terjemah dampingan diri. Dampingan diri dia macam pendamping je ni. Pendamping dia bela. Orang nak kita awak Indonesia terjemah mana? Terjemah mana Indo? Ada tak pakai Indo? Cikgu umur ke tak? Cikgu umur. Tulis dia aku. Tulis dia aku. Ada. Apa bahasa dia? Ada pendamping dia. Qur'ah ni ibadat. Qur'ah tu sekalian pendamping diri tu buat tu ibadat. Jamak daripada qurbah. Itu dia pendamping diri. Kalau Arab tu Qur'ah pun jamak daripada qurbah, bukan dampingan diri. Bahasa Melayu tu tak ada bahasa Melayu dampingan diri ibadat. Tak ada lah. Okay. Boleh dia menguis. Nak comel dia kata menguis. Tu dah kuis. Kuis jadah orang lain dengan umpama kaki. Mana dia pilih kuis? Ni boleh pula dia pilih kuis. Tahu kuis? Kuis. Panggil kuis. Dengan umpama kakinya dan sembahyang pada tempat jadah tu. Tidak boleh dia mengangkatnya walau dengan selain tangannya, kerana masuk sejadah itu di dalam tanggungannya. Ni ada buat masalah berkaitan dengan dhaman sikit. Tengok dia kata. Kata dia, wa yuhramu an yuqima ahadan, haram bahawa dia membangunkan seseorang bi ghairi ridahu, tanpa keredaan orang itu, liyajlisa makanahu, supaya dia dapat duduk tempat orang tu. Orang tu duduk sini dah. Minta maaf ni tempat saya. Ya, minta maaf ni tempat saya. Sebut dah minta maaf. Sebut dah minta maaf. Boleh hukumnya. Hukumnya haram kita suruh orang lain bangun, tujuan kita duduk situ. Kecuali waktu tadi beberapa surah, iaitu orang tu memang orang yang orang dimuliakan masyarakat, orang yang dapat kemuliaan, yang mana memang biasa duduk di situ. Waktu hukum dia lain sikit. Hak ni orang tu siapa dulu, hak dia lah. Orang itu siapa dulu, hak dia. Tak boleh kita nak membangun, nak suruh dia diri, kita nak duduk situ. Itu hukumnya haram.
tu duduk situ. Duduk sikit tempat sarapan. Dia gajah tu mari. Dia buat tu, dia pun laut dia. Dia kapal. Mana? Gajah mari. Kalau orang duduk situ. Gajah mari, bangku. Mangsa duduk sini. Gajah pun mari. Tu bau dia. Tu balik. Itu Dia dah cakap begitu juga. Itu termasuk daripada muazzam lah, orang yang dihormati, orang yang dikedudukan. Dari sisi dia tak ada masalah lah. Memang protokol begitu. Nampak tak? Protokol gitu tak ada masalah. Nampak tak? Ya, sebab bukan sokmo gitu lah. Dia bukan sokmo gitu. Jadi biasanya kalau ikutnya protokol, dia akan letak sejadah. Dia akan letak sejadah tanda lah. Biasa gitulah. Jadi kalau maknanya sekadar macam ni, orang ada kedudukan yang mana memang tempatnya keduduk depan, maka kalau gitu tak ada masalah. Hal ni kita rasa kita besar, kita ni tak ada apa-apa, biasa je. Cuma kita rasa kita debel ke apa, kita biasa duduk situ. Orang mari tu kita pun suruh dia bangun, kata tempat saya ni, tempat saya. Hukumnya tak boleh. Okay? Kemudian dia kata wa yukrahu itharu ghairihi bi mahallihi. Makruh dia mengutamakan orang lain pada tempat dia. Dia ada dah tempat situ, dia pun ada orang lain nak masuk, iwi ke orang tu. Dia dah duduk situ, contoh dia soft pertama, ada mari orang lewat sikit ke apa, start kata imam atau start apa, duduk pak dia. Makruh hukumnya. Ithar tu makna mengutamakan orang lain. Sebab apa? Fadilat duduk depan tu dapat pahala. Apa kita beri korang? Kita boleh pahala duduk dekat saf pertama ke kedua dekat, tiba-tiba kita mengutamakan orang lain. Hak dalam ni syarak tak suruh kita mengutamakan orang. Dalam bab ibadat tak ada isap. Ibadat ni bab dunia. Bab dunia. Orang kita dapat projek, kita beri korang. Dak buat gitu, dak sedik orang dia. Tapi gitulah, kita dapat harta, tak apa, saya nak ambil mana ni, awak nak ambil lah. Hak tu bab dunia, dah apa disuruh wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kalau orang tu layak lah, orang tu layak, makanan sedap ni, bahagian lamb shank ke apa, duduk depan dia, tak apalah, ambil lah. Bab dunia tak apa, hak tu dipuji. Tapi bab akhirat tidak sesuai kita mengutamakan orang lain. Kita dapat, Tuhan beri kemuliaan, kita dapat kelebihan tu, tiba-tiba kita beri orang lain, maka tidak digalakkan ithar mengutamakan orang lain dalam masalah ibadat. Wa yukrahu itharu ghairihi bi mahallihi. Makruh mengutamakan orang lain pada tempat dia, illa in intaqala li mithlihi, kecuali dia berpindah ke tempat yang serupa. Contoh, tempat baris sama, dia duduk situ. Jadi dia beri kawan duduk tempat dia, duduk tepi. Sama je, fadilat sama je. Tak apa. Au aqraba minhu ila al-imam, ataupun lebih dekat daripada orang tu kepada tu imam. Dia saf kedua, ada orang mai lewat, dia panggil orang tu suruh duduk tempat saf kedua, dia duduk saf depan. Tak apa, sebab dia tempat berpindah tu lebih utama, lebih molek daripada tempat dia. Itu tak apa. Wa kadzal itharu bisairil qurabi, demikianlah juga, yakni makruh mengutamakan orang lain dengan ibadat-ibadat. Qurabi jamak qurbah. Ibadat-ibadat pun sama. Kita dapat kemuliaan, dapat ibadat tu, kita beri ke orang lain, kita tak mahu. Itu bukan sifat ithar, bukan sifat mengutamakan orang lain yang dituntut oleh syarak. Biasanya dia mana berlaku? Sah depan lah, sah depan. Kita duduk boleh dah, nak jalan dah, tak apa lah, sila silalah. Kita boleh dah duduk. Ni kita silalah, sila ke orang. Padahal kita ambil lah peluang tu. Jadi bab-bab suruh sah tu kita isi sendiri. Okey. Habis. Kemudian dia kata walahu tanhiyatu sajadati ghairihi. Boleh dia mengalihkan sejadah orang lain. Boleh dia mengalihkan sejadah orang lain. Binahwi rijlihi, dengan seumpama kaki. Was-salatu fi mahalliha, dan dia semayang pada tempat tu. Okey, sejadah orang letak. Dulu mungkin kira tak ada sejadah persendirian, sebab dalam pakai sejadah masjid je.
Sekarang ni sejadah masing-masing letak. Dia pun orang tu keluar ke mana kan, orang nak semayang dah, maka tempat tu tak ada kosong. Dia pun alih. Dia alih sejadah. Alih dengan mana? Ada cara alih. Beraluh para ulama' ni ada cara alih. Sebab salah alih, kalau berlaku apa-apalah, tapi nak fikir secara adat, nak berlaku kena curi sejadah tu payah. Nak berlaku hilang sejadah itu payah sikit lah. Tapi kalau kemungkinan berlaku tempat ramai dah, kita alih sejadah di Mekah dah, sejadah pula orang baru beli mahal, sejadah baldu ke apa, kita alih. Cara dia ada. Dengan mana? Boleh kita mengalihkan. Tanhiyah ni makna mengalihkan sejadah orang lain binahwi rijlihi, dengan kaki, dengan ujung kaki. Wassalatu fi mahalliha, dan semayang pada tempat jadah tu, bukan atas jadah. Kalau semayang atas jadah itu boleh haram. Tanpa redha orang itu kita semayang atas jadah. Maksud ni kita alih jadah. Contohlah ni ni jadah baru ni. Kita alih ni. Alih. Semayang sini. Nampak tak? Semayang sini. Bukan semayang atas jadah. Semayang atas jadah orang tak boleh. Kalau tuan tak redha tak boleh. Jika tuan ni tak redha tak boleh. Tuan tahu bila tuan redha tak? Tengok kepada ghaliknya. Biasanya orang redha ke tak redha, orang maaf ke tak maaf. Okay? Jadi dia alih dengan kaki dan semayang pada tempat bawah jadah tu, yang lepas dia alih lah, bukan atas jadah. Maknanya tak jadah tepi. Wala yarfa'uha, jangan diangkat. Walau bi ghairi yadihi, walaupun dengan selain tangan. Jadi angkat ni, kalau angkat dengan tangan, bila kita angkat barang dengan tangan kita, barang itu telah masuk dalam dhaman tanggungan kita. Hukum dia masuk dalam tanggungan kita. Makna kalau kita guna dengan tangan kita, kita angkat sejadah, kita tak tepi, tiba-tiba sejadah tu hilang, tuan ni mari, kita kena bayar. Sebab dia kira dengan kita angkat tu, dia telah berpindah dhaman itu, kita telah barang itu termasuk dalam dhaman kita. Sebab apa? Sebab kita telah tasarruf pada barang orang tanpa izin dia. Fa innahu tasarrufun fi ghairi milkihi, dia telah mentasarruf, buat perbuatan yang bukan milik dia, yang orang tak ada izin, maka masuk dalam tanggungan dia. Kalau katalah hilang, dia mari kena bayar. Kalau tak redha lah, kalau tak redha. Sebab itu pada ghalib ni payah sikit nak berlaku gitu. Kecuali sejadah memang mahal, orang nak cari nak pencuri sejadah. Cari sejadah mahal, itulah yang cerita. Okey, walaupun bukan dengan tangan, katakanlah dia akad dengan kaki. Sebab tu cara akad dengan kaki, dia kena kuih. Itu lenda tadi. Kuih lah. Kena kuih. Dia bukan akad gitu, akad kaki gitu. Akad kaki gitu masuk dhaman kita kau. Masuk dalam tanggungan kita. Kita letak kaki bawah, kita akad itu, masuk tanggungan kita kau. Dia kena kuih. Bila kuih kita tak pegang. Kita tak pegang atas tu. Teliti para ulama ni. Sampai situ dia kira. Okey. Jadi dia kata mana tadi? Kenapa? Lidukhuliha fi dhamani, kerana masuk sejadah itu dalam dhaman tanggungan dia. Masuk dalam tanggungan dia. Sebab tu dia kena ganti. Habis. Kemudian katanya wa harma ala man talzamuhul jumu'atu nahwu mubaya'atin kashtighali bisun'atin ba'da syuru'in fi adhani khutbatin fa in 'aqada sahha al-'aqdu wa yukrahu qabla al-adhani ba'da az-zawali. Haram di atas orang yang melaziminya sembahyang Jumaat oleh umpama berjual beli, sama seperti kerja pertukangan, selepas masuk pada azan khutbah. Maka jika dia berakad, kalau dia buat juga akad jual beli ke, sah akad tu tapi haram. Makruh ia sebelum azan itu, selepas zawal. Kalau sebelum azan tapi lepas masuk waktu zuhur dah, hukumnya makruh je. Okay. Sekarang ni masuk yang berkaitan dengan masalah ishtighal bi ghairil jum'ah, ishtighal bil a'mal yushghiluhu 'anil jum'ah. Orang tu sibuk buat benda yang menyebabkan orang itu mencacatkan dan juga menyebabkan Jumaat dia boleh terlupa.
ataupun boleh Jumaat dia tu boleh jadi lewat dan seumpamanya. Ya, terlupalah kita kata. Makan dia akan ganggu waktu Jumaat. Apa dia? Wa haruma 'ala man talzamuhul jum'atu. Haram ke atas orang yang wajib ke atasnya Jumaat. Orang yang sembahyang Jumaat tu wajib. Haram apa? Nahwu mubaya'atin, seumpama jual beli. Orang tu wajib Jumaat. Orang yang wajib Jumaat, siapa wajib Jumaat? Sebut dulu. Orang yang mukim. Nampak tak? Bukan musafir. Ada pun orang musafir nak jual beli tak apa. Nampak tak? Macam orang musafir kan, makan kedai ke, beli barang ke, supermarket ke, mana tak? Tak apa, dia tak ada masalah. Orang supermarket tu wajib Jumaat tak? Nampak tak? Kalau jual supermarket tu apa, tak apa lah, sebab Jumaat dah wajib. Tapi orang separuh puang dekat mall belah sana tu. Puang laki Jumaat dah pergi. Kita apa musafir, kita main daripada Terengganu, masuk ke Sogo, pergi ke Sogo, pergi ke Riau. Tak apalah kita. Mana ayah haji dok pergi main Jumaat. Tak apa, ayah haji musafir. Maka pergi masuk Sogo. Jadi hari Jumaat, masa tu sedap ada orang. Ada orang nak apa puang lama. Lepas tu hak jenis tak tahu puang lelaki. Apa dah. Tak sembahyang Jumaat juga. Tak boleh lah. Maknanya kalau dia orang mukim situ, tak boleh kena sembahyang Jumaat. Jadi maka orang yang wajib Jumaat haram nahwu mubaya'atin, seumpama berjual beli. Tengah-tengah orang buat Jumaat khutbah, dia buat jual beli. Jual buah pisang, jual air tebu. Hak mari pun budak-budak sekolah duduk situ pun mari beli. Nampak jaga tu. Hak jual buah pisang puan tu, dia tak apa, tak wajib sembahyang. Dia jual ke orang yang haram berjual beli masa tu, tak boleh tu. Contoh lain lagi, dia kata kashtighalin bisun'atin, seumpama sibuk melakukan satu pertukangan kerja lah. Tengah wak nukang ke, tengah wak kaca semi ke, ikutlah. Buat pertukangan jahit dan seumpamanya. Bila haram tu? Ba'da syuru'in fi adhani khutbatin, setelah mula pada azan khutbah. Azan khutbah ni ialah azan hak Tok Bilal azan ketika Tok Khatib naik mimbar, masa Tok Khatib naik mimbar situ. Sekarang azan tu hak ada zaman Nabi tu. Azan tu azan hak pada zaman Nabi. Maknanya bila Tok Khatib azan kedua, kita panggil azan kedua, tu berhenti. Kena berhenti. Kita buat benda lain kena berhenti. Kita tengah buat apa-apa pun berhenti. Kita ni hak wajib Jumaat. Fa'in aqada, jika dia melakukan akad juga, dia jual beli juga, sahhal aqdu, akad dia masih sah. Katakanlah tengah Jumaat dia beli juga, dah makan apa buruk, makan pisang ke mana ikut sah tak? Sah. Dah orang jual tu, jual beli sah tak? Sah. Orang beli pun barang tu milik dia, sah. Duit tu berhak dapat oleh penjual, sah. Tapi orang panggil tak berkat. Dari segi sah. Sebab apa? Sebab perbuatan tu haram. Akad itu sah, tapi perbuatan itu haram. Maksud sah tu maknanya barang yang kita beli tu milik kita. Duit yang kita beli tu milik penjual. Tak apa? Cuma orang panggil tak berkat. Tak berkat. Okey. Wa yukrahu qabla al-adhani ba'da zawal. Makruh hukumnya kalau buat itu sebelum azan, selepas gelincir matahari, lepas masuk waktu zuhur, sebelum azan Jumaat. Kalau buat kerjaan jual beli tu hukum makruh saja. Makruh je lah. Yang haramnya ialah bila dah masuk azan kedua. Wa haruma 'ala man talzamuhu al-jum'atu wa illam tan'aqid bihi safarun. Ini bab musafir hari Jumaat. Ini kita sambung pada minggu depan insya-Allah taala. Penting juga ni musafir Jumaat. Secara ringkasnya tak boleh orang itu nak musafir hari Jumaat kalau dalam perjalanan dia tak boleh sembahyang Jumaat. Dia kena musafir sebelum daripada fajar, barulah gugur sembahyang Jumaat bagi orang tersebut. Kalau dia musafir lepas subuh dah, lepas masuk waktu subuh, bukan lepas main subuh, lepas masuk waktu subuh dah, maka dia wajib Jumaat hari tu. Dia kena carilah Jumaat dalam perjalanan, tak gugur Jumaat.
Yang gugur Jumaatnya ialah orang yang musafir dah sebelum daripada masuk subuh. Boleh. Ni kita sambung ke depan. Ada soalan? Masuk waktu zuhur, makruh melakukan perbuatan yang menyebabkan perbuatan lain yang melalaikan daripada Jumaat. Adapun perbuatan tujuan Jumaat, contohnya nak mandi, nak siap untuk pergi Jumaat tu tak apa, kerana perbuatan tu nak ke arah untuk buat sembahyang Jumaat. Ini buat benda lain. Masa itulah tengah nak meeting, masa itulah tengah nak jual, masa itulah tengah nak cakur, masa itulah tengah nak jahit dan seumpamanya, hukumnya makruh lepas daripada masuk zuhur sehingga kepada azan kedua. Start azan kedua hukumnya jadi haram. Start azan kedua hukumnya jadi haram. Lagi? Tak ada Tak ada, sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.